Hai guys, bersama Izamil lagi. So apa kita nak buat hari ni? Kita nak overview Corsair 5000D. So yang ni tak silap keluar awal tahun, tapi disebabkan yang ni agak premium, so kita nak tengok apa yang kita dapat dengan harga premium. Jangan lupa like and subscribe. Let's go. Pertama sekali kita ada bahagian atas dia. So kita ada power button, kita ada 2 USB, satu USB-C, satu audio jack, dan yang ni button reset. So button dia boleh lah, ala button fungsi dia tekan. So yang USB-C ni penting kalau motherboard korang support USB-C, sebab ada setengah motherboard tak support, tak ada bahagian untuk cucuk bahagian USB-C tu. So yang ni bahagian atas dia. Bahagian atas dia ni yang aku suka, dia mesh. So kita boleh tanggalkan dia just macam tu je, tak perlu skru, tak perlu apa. Dan bawah dia ada mesh filter. Ini yang penting. Kalau tak bubuh tak apa sebenarnya, sebab habuk tak bergerak ke bawah, sebab ada kipas yang menjadi sebagai exhaust atau menolak angin panas tu keluar. Dan yang paling penting, mesh ni kita boleh basuh, kita boleh tanggal-tanggalkan. Dia ada magnetic strip kat situ. So mudah untuk kita tanggalkan sebulan sekali ke, seminggu sekali ke. Dan nak masukkan pun balik mudah. Dan ada bahagian kuning tu senang untuk kita menarik mesh tu keluar. Tak perlu umpil guna screwdriver ke apa ke. Memang bagus. Okey, yang ni bahagian depan dia pula. Bahagian depan ni pun sama macam ke atas. Dia ada mesh juga. Kita pun boleh tanggalkan dia dengan sebelah tangan. Tengok tu, sebelah tangan je babe. So sama, jangan jatuh pula. So bahagian depan ni pun still ada mesh filter. Ada untuk 3 kipas. So mesh filter ni pun kita boleh tanggalkan dia. Dia ada magnet juga belah tengah dia. Sekejap lagi kita boleh tengok. So kita pun boleh macam samalah, kita boleh basuh bahagian ni. Nampak ada 2 bahagian magnet tu, kiri dan kanan. So bila kita nak letak pun nanti tak menjadi masalah, dan confirm lah tak terbalik kan. Kita cucuk bahagian bawah ni, letak dia elok-elok tempat dia, kita lepas je, nanti magnet tu menarik bahagian filter ni. Kat situlah magnet dia. Dan kita boleh pasang balik kita punya cover. Lebih kurang cover lah, daripada kita nampak bahagian filter tu direct. Memang cun lah, memang cun. Okey, yang ni bahagian belakang dia. Yang bahagian belakang ni aku suka sebab dia pun still ada tempat untuk mengalirkan udara. So kat sini kita pun boleh letak kita punya radiator. Tak pun kita nak letak kipas yang colour bling-bling pun okey. So dekat badan ni kita tengok still sama juga. Dia punya bahagian mesh ni berplastik. So kita boleh tanggalkan macam tu je. Tapi dia tak macam bahagian yang lain lah. Yang lain ada magnet. Yang ni sebabkan badan dia boleh melentur, so kita just slot in kan sahaja dekat situ. In case takut terbalik ke apa ke, dia ada tulis bahagian top dengan bottom. Dan masuklah begitu sahaja. Yang ni sebab kedudukan tak selesa tu yang macam nak masukkan pun pelik je. So kita boleh nampak kat situ dia support sehingga 3 biji kipas 120mm tak pun 12cm. Yang bahagian ni tak boleh lah nak letak 14cm. So yang ni bahagian dalam dia pula. Bahagian dalam dia dah bagi 2 kipas yang basic ni sebenarnya. Jangan lupa like and subscribe. So ada 2 kipas, satu bahagian exhaust belakang ni, satu bahagian depan. So motherboard yang dia boleh support sehingga ke eATX. So kat sini kita boleh nampak lah, dia dah sedia dengan dia punya stand off. In case kalau stand off ni tak cukup, korang boleh ambil lah dekat dalam plastik yang dia dah sediakan. In case kalau motherboard korang besar, korang boleh cucuk sampai bahagian ni. Ada setengah eATX dia sampai sini, tapi ada setengah eATX di belah bawah ni. So in case kalau motherboard korang yang jenis besar eATX, so dia boleh support lah daripada atas sampai ke bawah, which is very nice.
So yang bahagian ni pula kita boleh tanggalkan dia ikut belakang, and then kita boleh screwkan dia. Untuk bahagian SSD, kita boleh cucuk bahagian SSD tu, and then kita screw lah belakang dia. And then bahagian hard disk pun sama juga, kita just letakkan dia belah bertentangan dengan plate ni, and then just screw je daripada sini. Tapi tak perlu tanggalkan motherboard pun, bahagian tu boleh ditanggalkan sebenarnya. So kat sini kita boleh tengok dia ada tulis siap-siap remark AATX, MATX, ITX dengan EATX. So in case kalau motherboard korang bahagian EATX, so kita just tengok je label dia. So kalau label M, kita just letak screw dia pada label M. So kita boleh nampak setiap bahagian tu dia tulis A, T, M tak pun E. So tak perlulah kita letak stand off ni tiap-tiap tempat. So macam aku, nanti aku nak pasang dekat MATX, so aku just tanggalkan je stand off yang bawah. So ini kipas yang lagi satu yang dia bagi percuma. Yang ni bukan kipas RGB lah, so dia tak dapat membantu FPS. Tak adalah, tipu je. Ok, yang ni kipas percuma yang dia bagi. Kipas percuma ni dalam 12cm sahaja, tapi bahagian ni dia support sehingga 14cm tak pun 140mm, yang di mana dia ada 3 bahagian, 1, 2 dan 3. Terpulanglah kat korang nak letak radiator kat depan boleh, kat atas boleh, yang penting jangan terbalik. Tak apa, itu video lain. So aku nak share bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni yang nice ni, kita boleh tanggalkan. So just longgarkan screw, and then kita just keluarkan je. In case lah korang nak buat custom looping, so kalau kita perlukan ruang lagi belah bawah ni, kita boleh pakai yang ni. Tengok dia punya lengkung dia lagi awal, so in case nak letak tank ke apa ke, dia tak adalah mengganggu sampai ke atas. Yang ni pun just masukkan je slot dia elok-elok, and then screw macam ni, cantik. Screw tu pun tak tertanggal, so jangan risaulah hilang. Seterusnya, bahagian ni pun boleh ditanggalkan. Banyak benda boleh tanggal ni, sebab tu harga dia sampai 600. Aku suka bahagian ni sebab dia boleh cover banyak area untuk wire, especially wire PSU ke. So nampak ada lubang PSU tu, aku kurang berkenan sikit. Mostly casing yang aku tengok, bahagian wire tu kita boleh nampak direct. So yang ni dia ada cover dia, which is kalau korang letak radiator kat belakang tu pun boleh juga. Tapi cover ni elok tanggal lah. Kalau letak radiator tak muat siap nak letak cover tu sekali. Tak pun kalau korang letak kipas jadi exhaust ke, jadi intake ke, macam pelik pula ada cover kat situ. Tapi sayangnya motherboard ni dia tak ada bahagian kat bawah ni, sini untuk cucuk ke GPU, which is ada setengah ada. So wire yang keluar daripada casing tak adalah panjang sangat. Macam ni kita kena tarik daripada belakang. Ok, bahagian kipas ni sama juga, dia hanya support sehingga 12cm tak pun 120mm. Kita pulanglah. Kat sini pun nak letak single AIO yang 120mm pun boleh, which is kalau letak depan ke atas ke, kalau 120 macam pelik pula. So bahagian ni kita boleh letak GPU secara menegak macam ni. Macam berlemak pula tangan ni. Tapi itulah, kita boleh letak direct, dan kita perlukan riser cable ni. Kalau tak, kita letak kat mana siap nak cucuk GPU tu. So kita just cucuk GPU dekat sini secara menegak, dan yang bahagian belah sana itu kita cucuk pada motherboard, which is nanti aku akan share macam mana untuk video seterusnya. Nantikan. So ni bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia pun dah ada cover, still ada cover lagi tu. Mantap. So kalau kita buka, kita boleh tengok dia punya cable management dia. Macam mana kita nak susun ke, macam mana kita nak letak SSD kita ke. And foremost, kalau korang buat, tanggalkanlah pintu ni. Kan nanti buat-buat tertolak pintu ni, dah jahanam pula. So yang ni bahagian keseluruhan, which is nak kata besar sangat, banyak sangat boleh letak pun tak juga. Macam
KB. Siapa tahu nama tu macam tak jadi pun ada. So yang ni bahagian besi dia untuk pintu tu, tak adalah pintu tu tertolak sampai ke dalam, which is dia pun ada bagi spare dekat dalam dia punya bag plastik. So kita boleh letak 3 SSD, tak pun 4 bagi atas tangan tu yang kita sharekan tadi. So ni bahagian wire untuk manage wire, semua jenis wire lah, PSU ke, wire, semualah wire yang ada dalam komputer ni. Yang aku suka dia ada strap macam ni. Strap ni pun dia banyak bagi dekat dalam dia punya plastik. So yang ni tempat kita untuk cucuk wire lah, untuk ke PSU, untuk ke motherboard. Dan yang bahagian bawah ni tempat hard disk 3.5 kita. Tempat hard disk ni pun dia tak perlu screw, just kita slot in macam tu je. Dia mudah melentur. Mudah melentur ke mudah dilentur? BMA ke B? So kita boleh tengok kat sini, tak perlu screw pun, dia dah ada macam tempat screw. Macam ni. Tapi janganlah ganas sangat, jangan hancur benda tu orang. Mudah nangis di tepi pantai kot. So cucuk balik elok. Kalau ada hard disk 2 biji. Okay, kembali kita bahagian kipas belakang ni. So bahagian kipas ni sama juga, dia hanya boleh cucuk 120mm, tak pun 20cm sahaja. So kalau korang letak kipas ni, tanggallah cover yang ada kat situ. Boleh je, tapi macam tak function. Kau nak angin tolak tarik, tapi ada penghalang. Macam itulah cinta kita. So ini yang secara keseluruhan lah belakang. Yang ni kita ada untuk letak fan kita sampai 6 biji. Kalau tak cukup, kita boleh tukar sebenarnya menatang ni. So yang ni yang pergi ke motherboard, dan yang ni bahagian untuk kita cucuk kipas. Sebab apa dia ada 4? Sebab dia ada sekali dengan PWM. Kalau 3 sahaja, mostly kipas yang kita tengok itu tak ada PWM. Maksud PWM ni dia ikut keadaan. Kalau panas dia boleh laju, kalau slow dia boleh slowkan kipas. Kalau tak panas dia boleh slowkan kipas. Gitu. So yang ni bahagian PSU pula, bahagian bawah dia, which is agak besar. Sebab ada setengah PSU memang kedabak pun nak PSU yang 1000 ke atas lah. So mostly yang ni semua casing adalah untuk mesh ni. So jangan lupalah cuci, jangan sampai habuk tu penuh sampai ke dalam PSU. Sebab PSU pun kita kena jaga elok, ramai terlepas pandang. Okay, sekian saja overview kita pada hari ini. So next video aku akan cuba pasang. Tapi jangan lupa like and subscribe. Terima kasih semua. Have a good day.